بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي اللهم رب يسر ولا تعسر. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga ia kasih untuk dirinya sebagaimana ia kasih untuk saudaranya. Untuk saudaranya sebagaimana ia kasih untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi malam ini kita masuk hadis yang ke-13, yaitu hadis berkenaan dengan kasih sayang, kasih kepada orang lain, cinta kepada orang lain adalah termasuk di dalam perkara-perkara yang menyempurnakan iman seseorang, termasuk di dalam mukammilat iman. Mana hubbun nas, kasih kepada orang lain, kasih kepada sesama manusia, merupakan di antara cabang-cabang keimanan, cabang yang menyempurnakan keimanan. Sebelum pergi kepada perbincangan berkenaan dengan isi kandungan hadis ini, sebagaimana biasa kita tengok sedikit, walaupun tidak sepenuhnya, tidak belaka pendapat ulama berkenaan dengan hadis ini. Kita tengok sedikit kata-kata ulama berkenaan dengan kedudukan hadis ini. Sebab kita maklum, bagaimana yang telah kita maklum, hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi dalam kitab hadis 40 ni adalah merupakan hadis-hadis yang penting, hadis-hadis usul di dalam agama. Jadi kerana itu molek kita tahu kedudukan hadis itu setara mana di sisi ulama. Di antara dia Muhammad bin Abi Zaid, itu Ibnu Abi Zaid Al-Maki, dia kata pak hadis ni adalah merupakan salah satu daripada hadis ini adalah merupakan salah satu daripada 4 hadis yang merupakan asas kepada adab-adab di dalam Islam, adab-adab yang baik di dalam Islam. Antara hadis berkenaan dengan adab, 4 hak utama, 4 hadis utama di dalam Islam yang merupakan yang berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak, hubungan sesama manusia. Jadi hadis ini salah satu daripada dia, hadis ini. Hadis yang kedua iaitu hadis yang kita baca dah sebelum ni. Hadis yang ketiga yang kita kejupuk selepas daripada ni, iaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia kecek molek-molek atau duduk dia. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tetamu dia, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan jirannya. Dan yang keempatnya hadis berkenaan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Jadi ini merupakan hadis-hadis yang menjadi asas di dalam masalah adab, masalah akhlak.
dalam Islam, masalah tasawuf. Orang panggil masalah tasawuf, tazkiyatun nafs, pemurnian jiwa di dalam konteks hubungan sesama manusia. Inilah asas dia ni. Hadis-hadis yang merupakan asas dia. Sebab tu dalam persoalan tasawuf, kita kata dalam persoalan penyucian jiwa, konteks hubungan sesama manusia, dia tak boleh lari daripada 4 hadis ni. Mesti dia kait dengan 4 hadis. Mesti kait. Dalam apa jua masalah hubungan sesama manusia. Sebab tu dia dalam Islam ni segala ilmu, segala perkara, segala bidang ilmu, dia mesti dihubungkan dengan hadis Nabi SAW. Baru dia tidak lari. Tidak lari daripada landasan dia sebenar. Hadis ni juga sangat penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sehingga ulama mengatakan kalau manusia ni beramal dengan hadis ni pun tak payah hadis lain dah. Hadis ni saja dia beramal, nescaya ketenangan akan wujud di dalam kehidupan mereka. Senang. Tak timbul masalah. Tidak akan jadi timbul masalah. Beramal dengan hadis ni saja. Dalam konteks hubungan sesama manusia tak akan berlaku berlaku jenayah-jenayah tu tak sekira lah. Jenayah-jenayah tidak berlaku. Beranak tidak berlaku, tidak terjadi beranak. Perzinaan, pendedahan aurat tak berlaku. Dia kait nakal. Semua dia kait dengan hadis ni. Semua dia kait dengan hadis ni. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Jadi sekarang kita nak tahulah ke mana dia kait. Perzinaan dan macam-macam lagi hak kait hubungan dengan manusia. Kait dalam konteks hubungan sesama manusia. Jadi insya-Allah tu kita akan bincang selepas daripada ni. Ke mana? Dedah aurat tu dia sebenarnya menyakiti orang lain. Ke mana? Ke mana? Tu kita akan bincang insya-Allah. Jadi kalau beramal dengan Hanisa ada, faham molek Hanisa ada, hubungnya akan jadi tenang, akan jadi molek. Tidak akan berlaku, mana tidak akan berlaku masa muka, tidak suka kalaulah ditegur perilaku anak ke, perilaku kaum keluarga ke. Kalau dia tegur, tak apa, terima, boleh terima. Sebab apa? Faham hadis ni. Faham hadis ni so ada tenang, aman. Tidak berlaku dalam bilik air kecil tak cucuk. Tidak berlaku di tempat-tempat parking tak betul. Ni parking duduk lagu ni, metanya duduk gitu, nyogi parking perut gitu. Apa? Salah satu punca dia tak faham hadis ni, tidak memahami hadis ni. Jadi kalau faham molek hadis ni, insya-Allah tak berlaku semua tu. Tidak berlaku semua perkara-perkara tersebut. Jadi hak ni nak ayat hadis ni 40 hadis Imam Nawawi ni hadis usul, hadis yang sangat besar, meliputi dalam semua konteks kehidupan manusia, hubungan sesama manusia. Kemudian kita pergi kepada makna umum kepada hadis ini, makna secara umum. Dalam konteks mana makna secara umum, bukan makna secara terperinci daripada lafaz-lafaz hadis. Jadi makna umum hadis ini adalah mana Nabi SAW nak menjelaskan kepada kita bahawasanya menginginkan kebaikan kepada manusia adalah suatu kewajipan. Nak kebaikan kepada orang lain, nak supaya orang lain boleh kebaikan. Hak kita nak biar dia boleh juga, biar dia boleh juga. Itu adalah satu kewajipan, terutamanya sesama Islam. Ini mula-mula sekali, terutama sekali sesama Islam. Dan sesama Islam itu sebagai latihan untuk kita nak kebaikan juga kepada orang bukan Islam. Kebaikan gapo hak paling besar kita nak daripada orang bukan Islam? Itu tu insya-Allah kita akan bincang selepas daripada ni. Mana nak kebaikan kepada orang lain, itu satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh kita semua. Kita mari masjid, kita boleh dengar orang mengajar, satu kebaikan.
Kita kena nak juga biar orang boleh kebaikan tu. Ramai mana saing-saing kita tak boleh kebaikan tu. Ramai mana sahabat-sahabat kita masa ni, masa yang sama, duduk kedai kopi. Tu ramai mana. Duduk di stadium kau kita kata. Ramai mana. Kita nak biar dia juga boleh kebaikan sebagaimana yang kita kecapi ni, sebagaimana yang kita boleh. Kemudian kewajipan itu bukan semata-mata merupakan suatu yang bersifat pemberian kepada orang lain ataupun mengutamakan dia semata-mata, bukan. Kita nak kebaikan kepada dia, itu satu kewajipan. Nak kebaikan kepada seseorang, nak supaya saudara kita, sahabat kita, orang lain turut sama memperolehi kebaikan sebagaimana yang kita boleh ni, bukan bermakna bersifat nak beri sesuatu kepada dia. Mana bukan hanya semata-mata bersifat pemberian kepada dia, kurniaan kepada dia, hadiah kepada dia, bukan semata-mata tu. Bukan. Jangan kita ingat kita nak supaya dia beroleh kebaikan juga. Kalau kita boleh kebaikan hak ni, kita suka, kita boleh benda lagu ni, kita nak dia boleh juga. Bukan maknanya kita bukan bermakna semata-mata nak beri ke dia, nak mengutamakan dia daripada diri kita, bukan. Tetapi sebaliknya, dia adalah merupakan penyempurna kepada iman dan penyempurna kepada Islam kita ni, orang yang menunaikan kewajipan. Kita nak saudara kita beroleh kebaikan serupa dengan kita boleh. Kita tak si dia ditimpa kesusahan sebagaimana kita tak si ditimpa kesusahan itu. Bukan bermakna semata-mata nak keutamaan kepada dia, bukan. Tetapi sebaliknya, keinginan sebegitu, keinginan hak kita ada dalam diri kita tu adalah merupakan kurniaan kepada kita sebenarnya. Adalah merupakan pemberian kepada kita. Adalah merupakan nikmat kepada kita. Sebab apa? Sebab dengan kita ada perasaan tu, dengan kita melaksanakan kewajipan itu, bermakna kita telah melangkah satu langkah ke arah menyempurnakan Islam, ke arah menyempurnakan iman kita. Mana jangan kita ingat kita nak dia boleh kebaikan, boleh faedah dia je, bukan. Faedah kita. Faedah kita. Sebenarnya serupa kita kata, kita pergi bilik air. Kita pergi, sakit perut. Kita pergi bilik air. Lega. Tinggal gitulah, ikut dia lah orang lepas ni. Pandai-pandai dia lah, dia lagi basuh diri. Kita. Jadi kita tak basuh tu, tak cucuk molek tu. Bapa, adakah kita ingat kalau kita cucuk molek, kita basuh molek, faedahnya boleh ke dia je, Allah akan masuk depan ni. Adakah kita ingat lagu tu? Silap. Kalau kita ingat lagu tu silap, itu satu kesilapan. Kita kena ingat kalau kita cucuk molek, kalau ada hak cuma-cuma bang, kita tolong cucuk pula. Kita jangan ingat faedah untuk orang akan masuk, faedah untuk kita. Faedah untuk kita, iaitu apa? Kita melangkah mencapai satu lagi tahap kesempurnaan iman. Tu kena ingat lagu tu. Jangan ingat orang, yalah hak tu tentu dia sebab kita nak kebaikan untuk dia. Tapi jangan ingat untuk dia saja. Kita pun boleh faedah juga. Kita pun boleh faedah. Jadi kalau kita ingat gitu, kita akan beringat. Kalau perkara kita akan beringat. Kita di atas jalan raya, di rumah kita nak buat rumah nak tinggi, pagar kau kita kata nak besar kau, macam-macam kita akan ingat. Jangan ingat kalau kita tak buat lagu ni, dia dah boleh faedahnya. Kalau kita tak buat lagu tu, kita tidak buat sesuatu perkara sebab takut menyakiti dia, bukan dia saja boleh faedah, kita pun boleh faedah. Faedah ke apa? Meningkatkan kesempurnaan iman kita. Cuma faedah tu bagi tak berapa nampak lah. Bagi tak berapa nampak, tapi sebenarnya itulah faedah yang besar yang sepatutnya kita semua pakat kejar. Jangan kerugian, jangan ketinggalan di dalam mengejar faedah tu, mengejar kebaikan yang sangat besar tu. Cabang memenuhi cabang-cabang kesempurnaan iman tu. Jadi kita sekarang orang kita apa ya dia berasa ikut dia. Main parking lagu ni, jogi masuk selai lagu tu. Ikut dia kan. Ikut dia. Apa ya dia berasa lagu tu? Dia berasa kalau dia masuk molek faedah orang lah.
Tu sebenarnya antara punca dia. Dia berasa kalau aku masuk molek tu boleh kau orang lah parking. Sini orang lain nak masuk parking. Tu je dia berasa. Tak sebenarnya tak. Faedah dia masuk molek. Lain tu tidak lakuh molek kosek. Duduk atas petok dia betul-betul. Faedah tu sebenarnya boleh ke dia. Kalau dia buat lagu tu dengan ingat untuk memudahkan orang lain, supaya orang lain tidak marah ke dia. Kalau dia ingat lagu tu, insya-Allah dia boleh ni kedudukan ni naik satu tahap lagi ke arah kesempurnaan iman. Kemudian kita pergi kepada huraian hadis ini. Huraian setiap patah perkataan kalimah daripada hadis ini. Jadi dalam hadis ini sebut tidak beriman. Tidak beriman. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang kamu. Jadi tidak beriman di sini adakah dengan maksud langsung tidak beriman? Kosong. Mati masuk neraka, kekal dalam neraka. Adakah dengan makna lagu tu? Tidak beriman ni. Bukan dengan makna lagu tu. Tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran penggunaan yang sebegini banyak guna. Tidak beriman, kafir, zalim, fasik, kekal dalam neraka. Banyak. Banyak penggunaan lagu tu. Dosa besar. Bahkan dia menjadi salah satu daripada tanda alamat dosa besar. Alamat dosa besar. Bila mana di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam guna dengan lafaz-lafaz tidak beriman, kafir, itu salah satu daripada tanda dosa besar. Kalaulah perbuatan sedemikian, perkara tersebut tidak menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama. Seperti kita kata bunuh orang, kita kata bunuh orang. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sesiapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu, balasan kepada dia nya jahannam, kekal dalam itu. Allah Taala murka kepada dia. Allah Taala laknat dia. Allah Taala menyediakan kepada dia azab yang besar. Jadi guna situ kekal dalam neraka. Padahal seseorang itu dia buat dosa besar. Besar mana dia buat kalau dia tidak syirik kepada Allah, tidak melakukan perkara-perkara yang merasakkan keimanan, tak jadi kafir dia. Lepas tu guna kekal tu. Kekal tu dengan makna dosa besar. Lama duduk dalam neraka. Ancaman yang keras. Tu mana? Dan juga banyak lagi contoh-contoh yang lain di dalam Al-Quran. Guna dengan perkataan lagu tu. Seolah-olah nampak semacam jadi tidak beriman dah. Tapi sebenarnya bukan dengan makna tidak beriman. Tetapi seperti di sini makna dianya tidak sempurna iman. Kerana apa? Kerana jika seseorang itu beriman, memenuhi segala syarat keimanan, tidak melakukan perkara yang membatalkan keimanan seperti tidak melakukan syirik, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap beriman. Cuma perkara-perkara yang menyempurnakan keimanan dia tu kurang. Mungkin kurang tu beriman saja, hak tu je hak dia ada. Sebesar zarah, sebesar biji sawi, tu je hak dia ada. Tapi kalau dia tidak melakukan syirik, Allah Subhanahu wa taala boleh ampunkan dia dan dia tidak terkeluar daripada agama. Jadi sebagaimana hadis ni juga begitu juga. Mana tidak beriman di sini, makna dia tidak sempurna iman, tidak mencapai tahap kesempurnaan iman. Makna lagu tu tahu mana antara dia seperti tadi. Sebab biasa penggunaan itu. Penggunaan biasa lagu tu. Dan di antara dia berdasarkan kepada riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sampai seseorang hamba itu tidak akan memperolehi hakikat keimanan. Seterusnya itu serupa tadi jugalah makna dia nya. Sehingga dia kasih, dia inginkan kepada orang lain, manusia yang lain
sebagaimana ia kasih, ia inginkan untuk diri dia, iaitu kebaikan. Jadi mana tidak mencapai hakikat keimanan yang sebenar. Tak siapa iman hak sunat, mana tidak mencapai kesempurnaan iman. Jadi hak ni riwayat Ibn Hibban, Abu Ya'la dan lain-lain. Kemudian dalam ayat ni Nabi SAW kata guna kalimah la yu'minu ahadukum, yang memberi arti tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seseorang kamu. Jadi perkataan lagu ni, lafaz lagu ni bila digunakan dia akan menunjukkan jumlah selepas dia tu ataupun ayat selepas dia tu merupakan satu perintah. Mana mesti kena buat. Cuma perintah tu boleh jadi dia memberi makna wajib kena buat, ataupun memberi makna sunat, ataupun memberi makna molek mustahab. Boleh mengandungi pelbagai makna tadi. Tapi kok mana ia merupakan satu perintah, mesti kena buat. Kena kira buat lagu mana. Jadi bila mana Allah Ta'ala, Nabi SAW guna kalimah lagu tu tidak berimeh, maknanya hak selepas daripada tu dia rakyat tu, hak tu satu perintah. Mana satu amal perintah. Supaya dengan kita lah, kita kata deh, kalau cikgu kata ke anak murid, tak akan pah periksa kalau, jadi hak lepas kali tu bagi kena buat. Bagi kena buat tu. Kalau tak buat benda hak dia sebut selepas daripada kalu tu, tak apa rasa. Maknanya hak dia sebut selepas daripada kalu tu bagi kena buat lah. Benda mesti kena buat. Perintah suruh buat. Kalau tidak kalau tak akapah periksa kalau tidak hadir gini. Mana hadir sebanyak tu wajib. Mana satu perintah. Supaya juga dengan hal ni. Mana di sini hadis ini menunjukkan bahawasanya inginkan kebaikan kepada orang lain, tidak inginkan keburukan kepada orang lain, itu adalah satu perintah yang wajib kita kena laksanakan, mesti kita kena tunaikan. Kemudian kebaikan itu banyaklah. Kata dia hak paling besarnya iman lah, Islam. Hak tu hak paling besarnya. Jadi seseorang tu nak ingin supaya saudara dia memperolehi apa yang dia sendiri nak, bukan bermakna. Jadi mungkin kita kata kalau kita nak saudara kita atau orang lain boleh kebaikan, memperolehi kebaikan tersebut, boleh jadi kita fikir, kita rasa kita akan jadi kurang, dah boleh ke dia. Bukan dengan makna lagu tu, bukan bermakna nikmat ataupun kebaikan hak kita perolehi tu, hak kita ada tu akan hilang ataupun jadi kurang sebab beri kepada dia. Jangan ingat lagu tu, bukan bermakna lagu tu, tetapi maksud dianya adalah tidak mendatangkan kekurangan dan kemudaratan kepada mana-mana pihak. Tidak jadi bila mana kita nak kebaikan kepada saudara kita nak nikmat diperolehi oleh sahabat kita, maka kita akan jadi kurang. Jangan fikir lagu tu, tidak lagu tu, itu silap. Mana di sini bukan bermakna dia mengurangkan salah satu daripada mana-mana pihak, tidak. Tetapi dia bersifat sama-sama boleh, sama-sama memperolehi kebaikan tersebut dan sama-sama terhindar daripada keburukan tersebut. Mana dia bermaksud lagu tu memberi erti sedemikian. Jadi bukan kata jangan kita bimbang, jangan berasa bila mana nak lagu tu akan jadi nyayali kita, tidak. Tidak mendatangkan mudarat kepada mana-mana kalangan. Setengah ulama mengatakan hadis ni bermaksud, maksud hadis ni ialah seorang mukmin dengan mukmin yang lain serupa dengan satu diri, seperti satu jasad. Mana hadis ni nak menjelaskan kepada kita bahawasanya sesama Islam, satu peringkat permulaan sesama Islam. Kalau boleh dengan latihan tu,
luluh dengan latihan tu, insya-Allah boleh dengan orang lain pun, orang bukan Islam. Masalah lalunya sesama Islam pun tak beres. Sesama Islam pun tak beres. So kau nak pergi kepada orang lain. Nah, nak ui kebaikan kepada orang lain, sesama Islam pun tidak selesai. Jadi maksud sini nak, iaitu seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah seperti satu diri, jasad yang sama. Jasad yang sama. Karena tu, sebab tu menjadi kemestian kepada masing-masing anggota tubuh. Bila mana kata jadi satu diri, maka masing-masing anggota tubuh tu, masing-masing anggota diri tu, tangan, kaki, mata dan telinga, masing-masing menghendaki supaya anggota lain turut sama merasai kebaikan. Kena rasa lagu tu. Serupa kita kata, pala, fikir, toleh dia mikir, biarlah kaki sakit, ikut dia. Padang muka dia, padang dia. Toleh dia rasa lagu tu. Ataupun kaki kata, biarlah tangan tu, muka dia lain, tidak kita. Ada, dia tak kata lagu tu. Tapi kaki menghendaki supaya tangan pun turut sama segar. Tangan pun begitu juga, mana saling bantu menghendaki kebaikan satu sama lain, dan juga saling menginginkan supaya masing-masing terhindar daripada keburukan, terhindar daripada kesakitan. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahubihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka 'anhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan, Nabi kata, perumpamaan orang mukmin di dalam berkasih sayang, di dalam bersimpati, di dalam berlemah lembut di kalangan mereka serupa dengan satu jasad, seperti satu jasad. Jadi hak ni hak sepatutnya orang mukmin hak serati. Orang mukmin hak serati. Mana antara satu sama lain tu dari segi berkasih sayang, dari segi bersimpati, dari segi lemah lembut. Hal ini serupa dengan satu jasad, satu badan, satu tubuh. Jadi bila satu anggota mengadu sakit, anggota lain pun saling berpanggil-panggilan. Saling panggil, mari. Berpanggilan kerana jaga dosa anggota sakit. Orang lain kena jaga juga. Tangan sakit, kaki tak boleh tidur dah. Kaki sakit, tangan tak boleh tidur dah. Mana saling jaga. Dan juga saling berpanggilan kerana demam. Salah satu tempat demam, anggota lain panas. Anggota tu tak boleh dah. Tak boleh dah dia dah. Jadi lagu tu hakikat mukmin yang sebenar. Orang mukmin yang sebenar, lagu tu keadaan dia. Mana kalau kita kata kalau ada seorang mukmin yang sebenar, kalau ada saudara dia bermasalah, anak dia bermasalah, anak dia terlibat dengan kita kata perangai-perangai hak tak boleh, anak dia ngisak dadah ke curi ke apa, mukmin lain rasa tak sedap. Tak boleh tu, kita kena tolong dia tu. Tolong lagu-lagu mana ikutlah, asalkan tolong dia. Asalkan tolong dia, nasihat ke, tu. Ataupun kita kata beri bantuan dari segi perubatan ke, tak kira lah lagu-lagu mana, wayak boleh ke, ya boleh. Itu mana letak tempat-tempat yang sepatutnya bagi dia. Mana saling tak boleh tidur, saling berjaga kerana salah satu daripada anggota itu menghadapi masalah, menghadapi kesukaran. Begitu juga balik pihak yang menghadapi masalah sana, menghadapi kesukaran sana. Ada malapetaka, ada musibah lagu tu, dia kena terima teguran daripada orang lain. Sebagaimana anggota kita ni, kalau kaki sakit, kaki kena terima, tangan pecek dia. Jangan pula kaki marah, tangan pecek, kaki jetak tangan pula. Tu mana lagu tu. Sepatutnya keadaan seseorang, keadaan orang mukmin ni antara satu sama lain seperti satu jasad. Mana saling bekerja sama antara satu sama lain. Tengok orang tu kurang, tapung. Kita kurang, orang lain tapung. Kita salah, orang lain beri peringatan. Orang lain salah, kita beri peringatan. Gitu sepatutnya. Kita lebih, orang lain tupai. Orang lain lebih, kita tupai. Lagu tu sepatutnya di kalangan mukmin. Mana orang mukmin yang sebenar ni, lagu tu sifat dia. Lagu tu sifat dia. Jadi tak boleh orang tu gerak, susah apa mu anak aku. Hak tu pun ikut dia, anak dia. Bukan anak kita. Lebih
nak jadi gapo pun tak boleh. Tak kena lagu tu. Sebagaimana satu anggota sepatutnya tadi. Kepala sakit, tangan itu dia pecek. Mana tidak kata tangan kata ikut dia, muka kepala sakit. Kepala pula tak sudah pecek lah. Muka aku sakit bukan tangan. Ada. Tak kena lagu tu. Tak kena lagu tu. Mana itu sebenarnya bentuk mukmin yang sebenar, orang mukmin yang sebenar, saling ada kerjasama ni, saling ada dalam berkasih sayang, dalam bersimpati ni seperti satu jasad, mana saling ada hubungan semua, buat semua tu. Antara satu sama lain saling bermuhasabah. Mana kira semua tu antara satu sama lain tu. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hak nak tu yuhib hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia kasih, dia ingin saudara dia memperolehi apa yang dia nak dia perolehi juga. Benda apa dia? Benda lagu mana? Adakah di sini dia tu mana melakukan maksiat, dia tu minum arak kita kata, dia tu suka bertukar tino perempuan kita kata, maka dia nak saudara dia pun jadi lagu tu juga. Nah, dia semaya tak semaya dia nak saudara dia pun jadi supaya dia dengan dia juga. Lagu tu ke? Tidak. Jadi ma di sini isim mausul di sini tak jelas ni. Nah, sehingga dia kasih, dia nak saudara dia memperolehi apa yang dia nak dia perolehi. Hak tu ma tu apa dia? Ma itu adalah kebaikan. Adalah kebaikan. Mana dia nak saudara dia boleh sebagaimana dia boleh juga, iaitu kebaikan, bukan kejahatan, bukan keburukan, bukan maksiat, bukan. Tu nama ke? Dah kita benda kita buat benda tak molek, kita nak dia pun buat benda tak molek juga. Ajar dia. Lagu ni cara. Lagu ni cara. Tu ajar juga. Tidak dengan makna lagu tu. Jadi itu berdasarkan kepada tambahan di dalam riwayat yang lain. Dalam hadis sebelum ni dan juga di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Minal khair. Iaitu tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih, dia nak untuk saudara dia. Silap. Untuk saudara dia sebagaimana dia kasih ataupun dia berkehendak untuk diri dia sendiri, iaitu kebaikan, ni pun tak tambah tadi. Iaitu kebaikan. Jadi mana di sini nak saudara dia memperolehi sebagaimana dia boleh tu, iaitu kebaikan, bukannya keburukan, bukan keburukan. Jadi hadis riwayat Nasa'i dan juga Ahmad. Dan setengah ulama mengatakan ketaatan dan juga perkara-perkara yang harus. Dia pun termasuk dalam kebaikan juga. Mana kita nak saudara kita boleh kebaikan, serupa kita nak kita boleh. Jenis kebaikan lagu mana? Kebaikan hak paling besarnya tauhid, keimanan, hak tu hak paling besar. Jadi kalau kita boleh keimanan, kita nak saudara kita pun boleh juga hak tu. Lepas pada tu perkara-perkara kebaikan yang lain. Kemudian saudara di sini, sehingga dia kasih, ingin saudara dia memperolehi. Saudara lagu mana? Siapakah yang dimaksudkan dengan saudara di dalam hadis ini? Jadi saudara ni saudara lagu mana? Saudara adik-beradik kok? Pak saudara, mak saudara, anak beranak kok? Saudara dari segi mana? Jadi maksud saudara dalam hadis ni saudara dari segi agama. Bukan saudara dari segi nasab, dari segi keturunan, bukan. Tapi dari segi keagamaan. Sebab sesama Islam ni, sesama mukmin, sesama orang beriman ni, masing-masing adalah bersaudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang mukmin ni adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Jadi maksud saudara di sini saudara seagama, saudara sesama Islam. Jadi
Sini sebagaimana Amos sebut tadi, mana ini latihan lah. Mula-mula sekali biar sama kita dulu. Sesama Islam dahulu kita nak lagu tu. Selepas daripada tu bukan semata-mata sesama Islam, lebih lagi daripada sesama Islam, iaitu kepada orang lain yang di luar daripada Islam. Kerana itu setengah ulama berpendapat sedara dalam hadis ni sedara dari segi kemanusiaan. Ukhuwah insaniyah. Mana saudara dari segi kemanusiaan. Dah ni lebih umum maknanya. Jadi kalau saudara dari segi kemanusiaan, dia merangkumi orang bukan Islam. Tak kira orang agama apa sekalipun, tak kira. Jadi kebaikan yang paling besar yang kita inginkan daripada orang bukan Islam, apa dia? Iaitu supaya dia turut sama memperolehi keimanan, supaya dia turut sama beriman serupa dengan kita ni, sebagaimana kita nak jadi orang beriman. Kita nak jadi orang baik, kita nak jadi orang taat, kita nak jadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak dia pun jadi gitu juga. Dia pun serupa dengan kita nak lagu. Jadi itu yang sepatutnya. Sekarang tu kita bila mana kita menghadapi orang-orang bukan Islam, orang-orang yang tidak beriman sebagaimana kita, orang-orang yang tidak memperolehi petunjuk sebagaimana kita kena fikir lagu mana kita nak buat supaya dia jadi beriman serupa dengan kita. Kita kena fikir, kalau ada salah faham dia terhadap agama kita sehingga menyebabkan dia terhalang daripada masuk agama kita, kita kena hapuskan salah faham tersebut daripada dia. Kena hapus. Kalau dia fobia, kalau dia takut, takut kepada sesuatu perkara, bila mana nak masuk agama kita ni dia takut kepada sesuatu perkara, kita kena hilangkan ketakutan tersebut daripada dia. Fikir lagu mana cara. Kalau kerana dia nampak Islam ni buruk, Islam ni gini kerana aku, ataupun perilaku orang Islam ni tidak molek kau, dia nampak hatu, maka kita kena fikir lagu mana kita nak tunjukkan akhlak yang baik kepada dia. Seterusnya kita nak beri faham kepada dia adab Islam hak sebenar, supaya dia jadi beriman serupa dengan kita. Jadi bila mana kita nak lagu tu, kita fikir lagu tu, kita nak supaya dia jadi serupa dengan kita lagu tu, kita akan belajar, kita akan cari ilmu lagu mana cara nak buat, lagu mana adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada orang-orang bukan Islam, lagu mana adab Nabi dengan sahabat-sahabat dia sehingga menyebabkan orang luar tengok, orang luar tertarik. Lagu mana cara nak adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan lagu mana adab yang Nabi ajar tu begitu relevan dalam kehidupan, biar dia tertarik, dia nampak comel Islam. Dan bila mana dia dapat comel, dengan sendirinya dia akan jadi berminat, dan dia akan jadi serupa dengan kita. Dia bila mana kita berjaya buat lagu tu, berjaya tarik dia, berjaya berikan kebaikan yang begitu besar tu kepada dia, sebagaimana kita memperolehinya, maka ganjaran untuk kita adalah sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la an yahdiya bika rajulun khairum minad dunya wa ma fiha. Demi sesungguhnya seorang mendapat petunjuk dengan sebabmu itu lebih baik lagi daripada dunia dan seisinya. Itu besar. Besar ganjaran dia. Begitu besar sekali ganjaran diberi petunjuk menjadi sebab penyebab kepada orang yang bukan Islam memperolehi petunjuk keimanan. Besar ganjaran dia. Jadi kerana itu kita kena fikir, biar orang tu, orang bukan Islam boleh juga kebaikan iman, kebaikan tauhid. Itu lebih paling besar. Kemudian kita pergi pula kepada kesimpulan hadis. Jadi daripada hadis yang ringkas ini, tadi kita tengok ada makna-makna dia, huraian dia, maksud dia secara umum. Kemudian kita pergi pula kepada kesimpulan ataupun pengajaran yang boleh diambil daripada hadis. Gapo pengajaran dia? Gapo istinbat dia? Kesimpulan dia kepada dia. Iaitu di antara kesimpulan ataupun pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini ialah, iaitu hadis ini menunjukkan bahawasanya di antara ciri keimanan, perkara-perkara yang menyempurnakan keimanan seseorang ialah kasih sayang, dan inginkan orang lain memperolehi sesuatu yang dia sendiri nak. Itu di antara ciri keimanan. Sifat yang menyempurnakan iman
seseorang, kasih sayang. Mana kasih sayang ni bukan saja-saja memantapkan lagi keimanan seseorang. Begitu juga dia tidak suka saudara dia ditimpa sesuatu perkara yang dia sendiri tak suka benda tu. Itu juga termasuk di dalam ciri-ciri keimanan. Dia tak si. Kalau dia tak si benda ni berlaku kepada dia, dia tak si dia ditimpa kemiskinan, maka dia pun tak si juga saudara dia ditimpa kemiskinan. Bila mana dia ada perasaan itu, ada keinginan itu, dia akan fikir lagu mana dia boleh bantu saudara dia tu supaya saudara dia tidak ditimpa musibah, tidak diuji dengan ujian sedemikian. Kalau dah dia tak si dia ni jahil, dia tak si dia ni tak ada ilmu, dia tak si dia nak buat sesuatu perkara meraba-raba, maka dia tak si juga saudara dia pun jadi lagu tu juga. Dia tak si juga saudara dia jadi jahil. Dia tak si juga saudara dia nak ikut agama tapi tak erti lagu mana cara nak ikut. Bila mana dia ada lagu tu, kalau dia rajin ke masjid, rajin dengan orang mengajar, dia pakai agak juga saudara dia, mari ya tek, mari ya tek. Mari. Duk rumah pun duk saja juga. Duk main baca sok bakar-bakar lah semula-semula lah baca. Mari sebentar. Mari. Biar reti kat sikit-sikit. Tak boleh banyak pun boleh sikit. Tak payah belaka pun payah sikit, tak apa dah. Mana dia nak kebaikan, dia tak rasa keburukan kepada saudara dia, sebagaimana dia tak rasa keburukan itu tersebut kena kepada diri dia. Jadi dengan ada benda ni, dengan ada sifat-sifat sedemikian, keinginan sedemikian, maka kehidupan manusia akan jadi susun dengan molek, comel. Jadi comel kehidupan manusia. Sebagaimana hamba sebut tadi lah, comel berlaku. Semua jadi molek, atas jalan pun molek, dalam bilik air pun molek, rumah pun molek, pejabat pun molek, semua jadi molek bila mana ada keinginan ni, bila mana sifat ni ada di dalam diri seseorang. Dan di antara asas untuk mencapai maksud ni, antara dia iaitu hati tu. Orang yang berkehendak lagi ni nak supaya benda ni berlaku, hati dia tu tidak ditimpa penyakit. Hati dia tu tak ada penyakit. Hak tu mula-mula sekali. Jadi kena baiki hati. Hati tu kena murni, hati tu kena bersih. Tidak ditimpa penyakit seperti penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit nak menunjuk-nunjuk kalau buat apa-apa, tak ada penyakit-penyakit dan sebagainya. Jadi bila mana tak ada penyakit-penyakit hati tu, mudah untuk dia beramal dengan hadis ini, mudah untuk dia inginkan kebaikan kepada saudara dia, dan juga mudah untuk dia tidak menginginkan keburukan kepada saudara dia. Jadi kehidupan manusia akan jadi sebagaimana akan menepati firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Semuanya secara keseluruhan pegang teguh betul-betul dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jangan pecah belah, jangan pisah, jangan berceragah kamu sendiri. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ketika mana dulu kamu bermusuh-musuhan. Dulu kamu balah ketika mana kamu jahil, kamu balah, kamu bermusuh, kamu tak boleh bersatu. Lepas pada tu Allah Ta'ala menyatukan, melembutkan di antara hati-hati kamu, lalu kamu jadi saudara dengan nikmatnya, dengan sebab nikmat yang dikurniakan oleh dia kepada kamu. Iaitu nikmat apa? Nikmat iman. Dengan iman maka boleh bersatu, maka hak balah dulu boleh duduk sekali, boleh bicara sekali, boleh pakak, boleh buat kerja besar, boleh mencapai kemuliaan, mencapai kemenangan di dalam kehidupan, boleh mencapai kemuliaan di dalam agama. Jadi hak ni dia jadi asas ke arah mana tamadun, ke arah kesatuan. Dan seterusnya manusia tu, sesuatu kumpulan tu, sesuatu mana negara tu nak mencapai kejayaan. Ini di antara asas dia ni. Kemudian kasih sayang juga tanda adalah merupakan tanda keimanan. Kasih sayang ini merupakan tanda keimanan, yang mana hasil daripada kasih sayang itu akan membawa seseorang ke syurga. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan dengan lebih jelas lagi, dengan lebih terang lagi,
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afshus salam bainakum." Kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Nabi tanya, nak kedok aku tunjuk satu perkara, satu benda, bila mana kamu buat, bila mana kamu lakukan, bila mana kamu amalkan, kamu akan saling berkasih sayang. Nak kau? Nabi berkata, sebarkan salam di kalangan kamu, di antara kamu. Itu salah satu daripada cara untuk memupuk kasih sayang sesama kita tu, menyebarkan kesejahteraan. Dari mana kita sebarkan kesejahteraan kepada saudara kita, kita sendiri pun nak kesejahteraan tersebut. Maknanya kita memberikan sesuatu yang kita ingini kepada saudara kita. Dan bila dia jawab, boleh kita juga kesejahteraan tersebut. Itu salah satu daripada cara yang sangat penting yang disyurkan, disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ni mana disebut berkenaan dengan kasih sayang. Dan kasih sayang itu lahir daripada persaudaraan, dan juga ia adalah merupakan asas kepada binaan daulah Islamiyah, kerajaan Islam. Persaudaraan yang mana tercetus daripada kasih sayang, ia disemai dengan kasih sayang. Sebab itulah Nabi SAW bila mana baginda berhijrah ke Madinah, mula-mula sekali langkah pertama Nabi SAW iaitu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi buat muakhad, mana mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Jadi antara Muhajirin dan Ansar Nabi pergi jadi saudara. Asas binaan persaudaraan itu adalah kasih sayang. Kemudian kasih sayang itu sehingga menyebabkan mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sebaliknya mementingkan kepentingan saudara masing-masing. Gapo keperluan saudara? Gapo keperluan saudara tu? Hak dia nak gapo, hak dia perlu. Sehingga sanggup melebihkan keperluan orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala puji golongan Ansar di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan saudara mereka tu daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sangat memerlukan benda tu. Bukan dia tak rasa benda tu dia perlu, tapi dia beri kepada saudara dia. Dia mengutamakan saudara dia, saudara Muhajirin. Ui, gapo hak perlu. Sehingga salah seorang sahabat, kalau tak silapnya Abdurrahman bin Auf, itu Muhajirin. Saudara Ansar dia, siapa ke mereka? Dia dua orang bini. Dia ada dua orang bini. Dia kata, mu pilih salah seorang hak mana. Rayak seorang. Mu rayak hak tu aku cerah dia. Habis dah ambil nikah dengan dia. Siapa setara tu? Muakhad, kasih sayang yang disemai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sahabat-sahabat. Siapa setara tu? Tapi hak balik pihak ni pun dia pun faham juga. Tidak kata bila mana orang pelebih ke dia lagu tu, orang peluang ke dia lagu tu, gas selalu. Tak. Dia pun faham juga. Kat hak alik ni pun dia kata lagu tu pun dia berkenal juga. Bukan jenis tak tentu kalu. Supaya kita lah orang mari rumah kita nak kata selekeh lah. Buat sebab rumah sendiri. Tulis juga orang. Kena hak jenis tak reti kat kita kata selekeh buat rumah sendiri. Gahnya masuk dapur. Sudah. Sudah kerja kita dah. Tu maknanya penilaian masing-masing tu ada. Tapi nak ayatnya sini mana sikap sahabat-sahabat tu di dalam kasih sayang sesama mereka, mereka sanggup mengenepikan kepentingan masing-masing, mengutamakan keperluan saudara lebih daripada diri sendiri. Tetapi persaudaraan yang begitu jitu, yang berjaya dipupuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat-sahabat dianya, punca dia gapo? Asas dia gapo? Akidah yang teguh, akidah yang benar, iaitu akidah Islam. Pegang kepada akidah sengoti tu. Mantap akidah dia tu. Agama dia tu mantap. Sebab tu dia boleh sepakat. Sebab tu dia boleh bersatu sehingga akhir sekali menjatuhkan kuasa-kuasa besar
pada ketika itu. Tapi asas dianya makna persaudaraan yang dibajai disemai dengan kasih sayang sesama mereka hatu asah dia. Sehingga gocek sehingga mampu menggoncangkan kuasa-kuasa kufar pada ketika itu. Manusia ini penting benda ni. Mana kasih sayang ni sangat penting di kalangan kita. Ada bila kasih sayang itu wujud, maka akan wujudlah hal ni nak kebaikan kepada orang lain. Kemudian kesimpulan seterusnya ni insya-Allah kita sama semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika